Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua yang sedang menonton dalam video saya pada hari ini, pada malam ni. Jadi pada hari ni, pada kali ini saya nak share tentang cara bagaimana sekiranya pelajar dah uh, buat permohonan ya, pelajar dah buat permohonan pada bulan lepas. Contohlah yang ini untuk bulan lepas punya. Pada 1 hingga 31 hari bulan Ogos, itu adalah tempoh untuk mereka membuat submission secara online, permohonan secara online dan akan lulus pada bulan 9 ni. Maknanya sekarang ni dah lulus lah, kalau ikutkan sekarang ni memang dah lulus dah. Okey. Jadi apabila dah lulus, ramai yang student tak tahu apakah perlu buat. Apakah perlu buat bila dah lulus, tak tahu apa benda nak buat. Jadi gelabah. Dapat email, macam mana ni nak buat ni? Ke tak perlu buat ke? Ah, Macam mana? Ada sesiapa yang boleh komen ke? Ada sesiapa boleh komen? Kalau ada yang masuk dekat saya punya TikTok ni. Jadi kalau ada yang masuk boleh terus komen dan apakah yang perlu buat sekiranya anda dapat permohonan tu kan? Permohonan tu dah diluluskan. Okey. Apabila permohonan diluluskan, apa yang perlu buat? Okey. Jadi sebenarnya untuk langkah-langkah yang perlu dibuat sekiranya dah lulus ya, sekiranya dah lulus uh, untuk inilah, dah lulus perjanjian lah, akan dapat perjanjian, dokumen perjanjian lah. Kalau untuk PTPTN ni dokumen perjanjian. Okey. Apabila dah dapat dokumen perjanjian tu dah diluluskan oleh pihak PTPTN, apa yang perlu buat adalah anda perlu print lah. Yang penting sekali anda perlu print. Sekejap, saya nak tulis note rasanya. Apa yang perlu buat adalah kita perlu print. Langkah pertama ya. Langkah pertama, langkah pertama yang perlu dibuat adalah kita kena download, login dekat iOnline PTPTN ya. Kita download daripada iOnline PTPTN tu. Bila login, okey, lepas login kita perlu download. Kan? Jadi download ataupun muat turun lah. Dalam bahasa Melayunya adalah muat turun dokumen perjanjian. Okey. Perlu muat turun dokumen perjanjian. Lepas muat turun dokumen perjanjian ni perlu buat apa? Perlu print ataupun kita panggil cetak lah. Cetak perjanjian, dokumen perjanjian ni lah. Cetak dokumen perjanjian ni sebanyak 2 kopi ataupun 2 set. Yang ni dia tak boleh, tidak boleh print ataupun cetak depan belakang. Dia kena cetak selai-selai lah maknanya. Dia tidak boleh cetak depan belakang. Ini perlu faham lah. Ini paling penting sekali. Okey. Setakat ni boleh ya.
Mhm. Okey. Jadi langkah pertama adalah kita perlu login dekat iOnline PTPTN, ya. Langkah pertama adalah perlu login dekat iOnline. Kejap, kita kita pantau dekat kita punya sistem ni. Kejap, ke muka saya besar sangat tak nampak kan? Kejap kita adjust dulu, tak tepi. Okey, kita adjust tak tepi dulu kejap. Jadi, sekejap kita tutup jap. Okey. Contohlah kalau saya klik dekat sini, nampak tak? As presenter, start from begin. Okey, saya try klik dekat sini. Nampak penuh. Okey, nampak penuh. Jadi, maknanya dekat sini, langkah pertama apabila, nak susun dokumen ni lah sebenarnya. Untuk dokumen ni, kita perlu, um, langkah pertama adalah perlu login ke iOnline PTPTN. Nanti saya tunjuk macam mana iOnline PTPTN. Muat turun tu dalam tu lah, dalam, dalam iOnline. Okey, lepas tu cetak dokumen perjanjian 2 set. Dia ada satu lagi, satu benda lagi. Dia ada satu benda lagi adalah, kita perlu sediakan, surat tawaran. Kita perlu sediakan surat tawaran. Sediakan surat tawaran belajar. Okey. Okey. Okey, saya rasa senang je kot untuk ni. Kalau anda nampak benda ni, nampak senanglah, mudahlah sebenarnya. Mudah untuk, faham. Okey, mudah untuk fahamlah. Saya ulang lagi sekali, ada sesiapa yang sedang, di online ni, okey, anda boleh lihat sendiri, bagaimana. Kejap, saya kecilkan gambar saya kejap. Kecilkan gambar saya. Okey, dan kita buat slideshow lah. Ni satu saja. Jadi langkah pertama untuk, kita nak susun ataupun kita nak buat, submission by hand lah. Yang ni adalah submission by hand. Maknanya perlu login dekat iOnline PTPTN, klik diluluskan, muat turun dokumen perjanjian, cetak dokumen perjanjian ni 2 set, tak boleh cetak depan belakang. Jadi sediakan surat tawaran belajar. Apa yang diperlukan lagi adalah seterusnya kita perlu ada, sekejap, langkah kedua. Okey, langkah 2, perlu sediakan juga stem hasil. Stem hasil RM10, 2 keping. Bermakna RM20 lah kena beli. Yang stem hasil ni nak beli dekat mana? Perlu beli di pejabat pos. Tu senang. Pejabat pos. Sekejap lagi saya akan inform apa dia. Pejabat pos atau ya, saya buat atau buat penyetaman. Penyetaman digital di online, portal LHDN punya ataupun hasil, atau buat penyetaman
Yang dokumen 2 set tu buat penyentaman di pejabat hasil ataupun LHDN berhampiran dengan anda lah. Biasanya yang ni kena buat pagi, kena pergi pagi dekat sana. Sebab dekat petang, kalau petang biasanya dia dah tutup dah. Tapi bergantung kepada cawangan jugalah. Ada yang cawangan tu masih dibuka sampai ke petang lah untuk sesi penyentaman ni. Ada setengah kaunter tu hanya dibuat pada sebelah pagi saja. Jadi penyentaman ni dia agak rumit sikit lah kalau kurang faham. Jadi kalau secara sebelum-sebelum ni, secara yang lama punya, sistem lama kan, masih lagi boleh dibeli di pejabat pos lah. Tertinggal pejabat pos. Pejabat pos. Boleh beli di pejabat pos. Okey, ni 3 benda lah. Langkah kedua adalah perlu sediakan stem hasil. Stem hasil ni boleh beli di pejabat pos ataupun boleh buat penyentaman secara digital. Yang ni kena contact LHDN lah. Cuma nilai balasan dia tu kena ambil jumlah pinjaman PTPTN. Jumlah pinjaman PTPTN. Lepas tu penyentaman di pejabat hasil pun sama juga. Yang nilai balasan dia tu perlu masukkan amount pinjaman tu. Macam tu. Jadi kita ke step ke seterusnya. Sebelum kita pergi lebih jauh, saya adalah Muhammad Rasul bin Kamarul Zaman, pegawai PTPTN rasmi. Kod eksekutif saya adalah 05 kali 2240. Yang ni adalah email saya, nombor telefon saya. Jadi kalau ada maklumat lanjut boleh klik link bio saya dekat mylink.lad/mrasul ya. Okey. Kita seterusnya pergi kepada manual. Yang ni saya nak tunjukkan manual ataupun panduan yang disediakan oleh pihak PTPTN. Panduan dan peraturan untuk mengisi dokumen tawaran pinjaman pinjaman semula pendidikan. Ada dua lah. Pinjaman semula ni macam ujrah ke ataupun struktur. Tetapi kalau untuk perjanjian pinjaman untuk bagi tawaran pendidikan, maknanya dokumen perjanjian ni, jadi dia ada beberapa langkah dekat sini. Langkah dia lain sikit lah. Tapi saya akan cerita apakah yang detail dia, apa dia. Jadi kita pergi kepada kandungan dia. Langkah pertama adalah cetak dokumen tawaran pinjaman pendidikan ataupun pinjaman semula pendidikan. Pinjaman semula ni biasanya kalau untuk sebelum ni dah ada pinjaman, tapi sekarang ni buat degree. Katakan sebelum ni diploma, dan sekarang untuk degree. Jadi pinjaman semula ni maknanya kita kira overlap lah. Overlapping. Okay, langkah kedua adalah semak dokumen tawaran pinjaman pendidikan ataupun pinjaman semula pendidikan PTPTN. Langkah ketiga, sediakan stem hasil. Langkah keempat, lengkapkan maklumat dokumen tawaran pinjaman pendidikan, pinjaman semula pendidikan PTPTN. Langkah kelima, pembatalan stem. Pembatalan stem ataupun istilah kampungnya adalah matikan stem. Okey. Jadi untuk langkah keenam adalah menyediakan dokumen sokongan yang diperlukan mengikut senarai semak. Okey, langkah ketujuh adalah hantar dokumen tawaran pinjaman pendidikan ataupun pinjaman semula pendidikan PTPTN. Selepas tu syarat kelayakan saksi pelajar ada diterangkan pada muka surat 7. Nanti kita go through satu persatu. Ada yang tahu, ada yang tak tahu. Jadi saya tolong ceritakan kepada anda bagaimana cara dia. Jadi seterusnya contoh melengkapkan dokumen. Kita bagi contoh teruslah. Okey, kita seterusnya pergi ke langkah pertama. Macam mana untuk cetak dokumen. Okey, dalam dokumen tu nanti saya akan tunjuk lagi bagaimanakah dokumen itu. Sekejap, kalau boleh saya print asing dia kan.
tak apalah, saya teruskan je lah, ya. Jadi langkah pertama adalah cetak dokumen tawaran pinjaman pendidikan ataupun pinjaman semula pendidikan PTPTN. Langkah pertama adalah sila cetak dokumen tawaran dari laman web yang mengandungi dokumen-dokumen berikut. Di mananya laman web yang saya berikan tadi adalah yang ini. Laman web ni macam mana nak pergi ke iOnline. Macam mana nak pergi? Anda perlu pergi ke ptptn.gov.my. Anda perlu klik ke e-perkhidmatan untuk pinjaman pendidikan. Seterusnya klik ke permohonan pinjaman kali kedua dan seterusnya sematkan kelulusan pinjaman. Ini untuk cetak surat kelulusan surat tawaran. Klik selanjutnya. Bila klik selanjutnya, jadi apabila klik selanjutnya ni anda perlu login lah. Anda perlu login. Di atas ni adalah IC dan kata laluan, klik log masuk. Apabila klik log masuk, anda boleh klik di dalam tu dia ada tulis diluluskan. Kena klik diluluskan. Lepas tu kena muat turun dokumen. Jadi muat turun dokumen tu anda akan dapat satu set je dalam tu. Jadi dalam satu PDF tu dia ada dalam 22 helai macam tu. Tapi saya suka untuk memberitahu bahawa dokumen itu dia adalah 17 muka surat yang utama. 17 muka surat yang utama. Jadi macam mana? Sekejap. Saya cuba paste kat sini, nampak tak? Oh, tak nampak, kecil kan? Dokumen. Sekejap. Kita pergi ke dokumen. Blank dokumen. Jadi saya cuba paste dekat sini supaya anda nampak lah macam mana susunan dia. Okey. Jadi saya besarkan. Yang ni cara-cara tadi. Lock masuk. Yang ni lock masuk. Klik dekat sini. Kan? Klik je dekat sini. Klik diluluskan. Kemudian klik di menu cetak surat. Muat turun surat dokumen perjanjian pelajar. Dan yang kelima, langkah kelima ni, cetak 2 set, tidak boleh cetak depan belakang. Kemudian tanda tangan pada semua bahagian yang tanda tangan pelajar. Lepas tu lekatkan stem hasil berharga RM10 pada muka surat 9/7. Dia 9/7. Kalau anda boleh lihat dekat dokumen tu dia ada muka surat 9/7. Jadi setiap set lah, 2 set maknanya 2 keping lah. Sekeping. Setiap set tu sekeping lah, RM10. Lepas tu perlu sertakan surat tawaran belajar, susun dan pulangkan dokumen di pejabat PTPTN terdekat. Jadi cara susunan dia adalah 2 set dokumen, satu surat tawaran belajar. Ini kena hantar semualah kepada PTPTN. Jadi untuk set pertama, ia lebih dikenali sebagai ni. Ya. Dia lebih dikenali sebagai salinan untuk PTPTN. Jadi dua-dua perlu hantar ke PTPTN, tapi salinan pertama lebih dikenali sebagai salinan PTPTN. Jadi salinan PTPTN ni perlu ada semakan dokumen checklist. Jom kita lihat kepada teruslah. Ni. Dokumen untuk checklist ni. Satu helai ni perlu ada. Seterusnya muka surat 1 sehingga 17. Dia ada 17 helai. Yang ni kena susun lah. Daripada muka surat yang ni, surat pertama, lepas tu dia ada muka surat ni satu. Dulu 15, tapi sekarang dah jadi 17 lah. 1/17 lah. Untuk dekat manual ni dia tak update lagi. Ni yang lama punya. Jadi kita boleh ambil sebagai panduan lah. Sebab logo ni pun dah lain dah. Kalau ikutkan untuk surat tawaran sekarang ni memang dah lain dah. Dia punya rebranding dia dah cantik lagi cantik lah untuk dokumen perjanjian ni. Jadi daripada muka surat 1/17 sebenarnya. 1/17 sehingga 1/17 kat sini. 17/17.
Dia ada muka surat 1/17 hingga 17/17. Tak kisahlah dia di page 1 ke page 2 page 22 ke page ke 20 ke. Tapi yang penting sekali dekat bawah tu kan, dekat bawah dokumen tu anda perlu lihat muka surat 1/17 kena susun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sampai belakang sekali tu adalah 17/17. Okey, di bawah dokumen 17/17 tu, iaitu 17 helai tu, anda perlu letakkan lampiran A. Yang tu satu helai je. Jadi untuk lampiran A ni, contohnya adalah di sini. Ni lampiran A. Dia tulis dekat sebelah kanan atas ni adalah lampiran A. Jadi yang ni cara susun dia lah. Maknanya selepas pada muka surat 1 sehingga 17 tu, muka surat 1/17 sehingga 17/17 tu, 17 helai. Lepas tu bawah daripada 17 helai tadi tu letak lampiran A. Bawah tu letak lampiran A. Di bawah lampiran A tu letak surat tawaran belajar. Ada yang satu helai, ada yang dua helai, ada yang empat helai pun ada surat tawaran belajar. Tapi letak je semua yang untuk surat tawaran belajar. Okey, jelas untuk set pertama. Jadi set kedua, apa yang berbeza adalah set kedua ni adalah 1/17 hingga 17/17 saja. Dia 17 helai je. Ada 17 helai, ada yang 20 helai dekat sini. Tapi sebenarnya yang penting sekali dekat muka surat bawah tu. Muka surat bawah tu adalah 1/17 hingga 17/17. Jadi pastikan semuanya lengkap ditandatangan dan dilekatkan stem hasil sebelum dihantar ke pejabat PDPTN terdekat ataupun nak hantar ke pejabat di kolej ataupun universiti. Ada setengah universiti yang buat sesi kutipan ataupun semakan dokumen pelajar. Tetapi sebelum nak hantar tu, pastikan anda ada dua set, iaitu set pertama yang ada dokumen senarai semakan dokumen. Lepas tu muka surat 1/17 hingga 17/17, lampiran A, surat tawaran belajar. Okey, untuk set yang kedua, anda perlu ada muka surat 1/17 sehingga 17/17. Okey. Jadi yang penting sekali kedua-dua dokumen ni adalah perlu dihantar ke PDPTN ataupun dihantar ke pejabat universiti lah. Kalau universiti ingin membuat ataupun universiti buat sesi kutipan macam tu. Macam tu. Jadi setakat ni jelas jadi kita pergi detail. Yang tu adalah secara overview. Kalau untuk detail dia adalah kita lihat kepada panduan ni. Di panduan ni biasanya kalau macam saya lah, pening jugalah kalau baca kan. Jadi yang penting sekali tadi tu saya dah bagi tahu dah. Jadi yang kedua, jadi lepas susun tadi tu, bila dah susun daripada dua kopi tadi tu, kan, set A dengan set B ataupun set 1 ataupun set 2, iaitu salinan PDPTN dan salinan pelajar tadi. Jadi apa yang perlu anda buat adalah anda perlu semak semua. Nama, alamat, nama bank, nombor akaun bank. Okey, jika surat tawaran juga perlu semak jugalah. Surat tawaran belajar tu perlu semak. Perlu semak surat tawaran belajar. Ya. Jadi contohlah kalau di surat tawaran belajar tu kos lain. Kos lain. Di surat tawaran PDPTN, di dokumen perjanjian PDPTN tu lain. Jadi maknanya anda tak boleh nak submit dokumen tu. Anda perlu batalkan dan mohon barulah.
Kalau masih ada sesi yang kedua, anda boleh mohon ke sesi yang kedua. Tetapi kalau tak dapat, tak ada sesi dah, anda perlu mohon selepas uh, semasa pembukaan untuk permohonan PPTN SEM seterusnya lah. SEM 2 lah macam tu. Biasanya dia kemasukan SEM lah. Kalau contoh sekarang ni IPTA sedang kelompok 1, kelompok 2 pada bulan 10. Jadi contohnya apabila lulus pada bulan 9 kan, pada bulan lulus tu pada bulan 10, sesi yang kedua masih ada lagi. Jadi boleh submit ke sesi yang kedua lah. Macam tu. Okey. Jadi jelas kat situ, sekiranya ada pindaan perlu isi borang perubahan maklumat. Perlu isi borang perubahan maklumat sekiranya ada pindaan. Jadi seterusnya, kalau tak lengkap tadi tu, kalau tak sama untuk surat tawaran belajar tu, itu paling penting tu. Kalau macam pindaan nama alamat dengan nama bank tu masih kita boleh buat lagi. Kita boleh bantu lagi lah. Tetapi kalaulah dokumen tu, surat tawaran belajar tu tak sama dengan dokumen perjanjian, yang tu memang kami tak boleh nak buat apalah. Anda perlu batalkan dan terus mohon baru. Sekiranya ada masih ada sesi, boleh mohon pada sesi itu. Kalau tak, kena tunggu pada semester seterusnya lah. Okey. Langkah ketiga ni adalah sediakan stem hasil. Macam mana nak sediakan stem hasil? Stem hasil ni boleh beli dua cara lah. Dua cara macam sebenarnya tiga cara lah. Sebenarnya tiga cara. Seperti yang saya dah draft tadi, cara-cara untuk pembelian stem hasil, dia ada tiga cara, iaitu stem hasil ni perlu beli adalah dua keping. Perlu beli dua keping. Perlu beli dua keping iaitu RM10, RM10. Maknanya RM20 lah perlu beli. Jadi nak beli dekat mana? Boleh beli di pejabat pos. Di LHDN dah tak ada dah. Di pejabat tanah pun dah tak ada dah sekarang. Sebelum ni di pejabat tanah pun ada, boleh buat matikan stem. Sekarang dah tak ada dah. Jadi sekarang untuk sesi 2023 ni masih ada lagi. Ada yang di pejabat pos tu masih ada lagi untuk stok terakhir lah ini, stok terakhir untuk stem. Jangan beli dekat Shopee lah. Jangan beli kat Shopee, jangan beli di tempat lain. Kalau nak beli direct ke LHDN. Jadi seterusnya, kalaulah tak ada di pejabat pos, dah tak ada stok, dekat mana nak beli? Boleh beli secara digital di portal LHDN. Portal LHDN tu ada di panduan ni. Panduan ni, ada stem ni. Ni. Bila klik dekat stem ni, anda perlu create username password dulu. Macam ni anda perlu create username password dulu. Daftar ID dulu. Lepas daftar, anda perlu daftar masuk lah, log masuk lah. Macam tu. Okey. Jelas kat situ Okey, kita pergi ke seterusnya. Untuk stem stem hasil ni, contohlah tak pandai lah cik nak buat sendiri dekat portal. Macam mana nak buat? Boleh. Untuk langkah seterusnya, kalau tak dapat juga, tak pandai juga nak buat secara online sendiri, boleh anda pergi ke pejabat hasil untuk buat penyeteman di sana. Anda perlu key in benda yang sama juga. Dia akan ajarlah, staff dekat sana akan beri tunjuk ajar macam mana nak daftar, macam mana nak login, dapatkan TSC number. Selepas tu anda perlu isi nama semua, dan di pejabat hasil sana anda akan dibantu untuk penyeteman ni. Untuk penyeteman ni. Jadi penyeteman ni adalah sama jugalah, dia RM20 juga. Tetapi jumlah dia, yang penting sekali ni, saya kena highlight ni benda ni sebab ramai yang dah salah buat. Dekat nilai balasan. Nilai balasan ni macam perjanjian tu lah. Perjanjian tu. Nilai balasan tu
anda perlu masukkan jumlah pinjaman. Jumlah pinjaman. Kejap, kita tengok dekat panduan ni ada tak jumlah pinjaman dia, yang contoh ni. Kalau dekat sini, jumlah pinjaman yang diluluskan lah. Perlu letak jumlah pinjaman yang diluluskan. Macam ni. Nilai balasan tu perlu letak nilai dokumen lah. Macam nilai dokumen tu. Masukkan jumlah yang diluluskan. Kalau dekat sini contoh dia adalah nilai balasan dia ataupun jumlah pinjaman yang diluluskan adalah sebanyak ni contoh contoh adalah 23,000. Kalau tengok dekat contoh yang PTPTN dah berikan ni adalah contoh dia sebanyak 23,402. 23,402.68. Jadi maknanya jumlah nilai balasan ni perlu masukkan ni. Ni pun sama juga, dia penyeteman digital pun perlu masukkan jumlah ni. Jadi contohlah kalau macam saya, sebab sekarang ni dia belum berkuat kuasa sepenuhnya lagi. Kalau nak cepat, nak mudah, pergi terus ke pejabat pos, beli je RM20. Nak stamp hasil RM20, lepas tu lekatkan terus. Macam mana lekatkan, sekejap lagi saya bagi tahu. Kita satu persatu lah. Sebab yang ni untuk sesi penyeteman. Okey, ni dah ada dah. Dia dah bagi tahu dah. Sekejap. Langkah 1, langkah 2, langkah 3, stamp hasil. Langkah 4, perlu hanya boleh menggunakan pen mata bulat, ball pen. Jangan guna yang jangan guna yang pen dakwat yang cair tu. Dia ada sebab dia. Biasanya kalau pakai dakwat yang cair tu, kalau kena air sikit memang hilang lah. Memang hilang lah sign tu. Better pakai ball pen yang biasa je. Ball pen biasa. Contoh tak? Ni ball pen biasa ni. Ni ball pen biasa. Macam saya ni ada 4 warna kan. Ini saya ada 4 warna. Ada merah, hijau. Tapi jangan pakai merah hijau ni. Pakai yang hitam lah. Kalau saya sarankan untuk pakai yang warna hitam. Pen, ball pen. Dia bukan yang dakwat cair. Dakwat cair ni yang macam ni. Dakwat cair. Ni. Dakwat cair. Kan. Okay. Jadi yang ball point pen. Dia panggil. Okay. Jadi dekat situ dah jelas dah. Perlu guna pen, ball pen berdakwat hitam ataupun biru. Pastikan hanya satu warna saja. Kalau saya sarankan guna pen hitam lah, lebih official lah. Pen biru, kalau pen biru ni dia warna dia pun lain. Ada yang biru cair, biru pekat, biru seakan-akan ungu lah. Lepas tu campur-campur pula. Time tak ada dakwat jadi biru cair. Time dakwat tu pekat, warna pekat. Jadi macam saya tak sarankan pakai pen biru. Better guna pen warna hitam teruslah, senang. Kalau dekat sini ni saya highlightkan untuk pakai ataupun guna pen dakwat hitam. Okey. Setiap dokumen hendaklah ditulis dengan tangan. Tak boleh pakai kaki. Silap. Tak boleh pakai komputer. Kaki pula. Itu macam pelik kan. Kaki. Okey. Perlu ditulis dengan tangan. Maknanya perlu sign hidup lah. Tu. Dan berhuruf besar kalau perlulah yang huruf besar tu. Dia ada dokumen yang macam kalau isi dokumen yang untuk surat perubahan maklumat tu perlu huruf besar lah. Jadi kalau macam dokumen perjanjian yang ni, dia tak ada nak tulis apa-apa pun kat sini. Tak ada tulis apa-apa pun. Yang ni dia contoh ni pun
Kalau contoh ni kalau ikutkan tak berapa kena lah, sebab contoh dia bagi contoh yang digital. Kalau boleh contoh ni dia scan sepatutnya, kan? Dia scan. Terus tulis 10 bulan 10 tahun 2019 ni pun tulis pakai tangan. Yang ni pun pakai tangan, ni pun pakai laptop ni, tak sesuai. Tapi sebenarnya yang sebetulnya adalah tulis ataupun sign, tulis, maknanya tulis tarikh ni pun pakai uh, pakai tangan, maknanya tulis macam tu je. Uh, Melainkan kalau ada chop semua tu semua sekata tak apa. Tetapi nak format macam ni lah. Dia tak nak 10 Oktober 20 tu tak nak. Yang tu mati stamp tak apa. Okey. Dekat mana tadi? Sekejap. Kita dekat pen tadi kan. Sekejap. Dekat. Ni. Ni. Jika berlaku kesilapan, anda perlu gariskan satu garis lurus dan turunkan tanda tangan ringkas. Contohlah kalau salah, tulis je tarik je dengan pembaris, lepas tu sign initial dekat ujung. Jadi dilarang sama sekali menggunakan sebarang getah pemadam tu ataupun cecair. Getah bukan getah pemadam tu, maknanya liquid paper ataupun satu lagi dia panggil apa yang ni, mungkin yang ni istilah dia kot, macam getah kan, tampal tu kan, yang tarik tu, liquid tape tu, macam tu. Yang tu tak boleh, tak dibenarkan juga. Kalau ada salah, just tarik je dengan pembaris garis dengan pen hitam, lepas tu sign initial kat ujung. Okey, kaedah mengisi yang ni sama je. Yang ni tak payah pening, just kalau ada tanda tangan pelajar tu sign je, yang tarikh tu sign. Tarikh tu sign pada hari sign. Contohlah, hari ni sign, tulis tarikh hari ni lah. Kalau esok sign, tulis tarikh esok. Cuma perlu tinggalkan kosong pada tarikh perjanjian. Sila kosongkan pada tarikh perjanjian tu. Tarikh perjanjian tu kosongkan. Okey, lampiran perjanjian. Jadi pelajar perlu menurunkan tanda tangan ringkas pada ruang yang disediakan. Yang ni ada yang lampiran perjanjian ni pada muka surat 10 sehingga muka surat 17. Yang ni. 10/17 sebenarnya. 10/17 sehingga 17/17. Jadi anda perlu initial ataupun nak tanda tangan penuh pun tak apa kalau tak pandai initial kan. Ini di ruang yang disediakan tanda tangan peminjam ni. Tanda tangan ringkas dekat sini, kat tengah ni. Jangan nak mandai-mandai letak ujung tepi kiri ke kanan ke, kita dah sediakan dah. Okey. Dekat mana dah? Okey, selesai untuk tanda tangan tadi. Perjanjian kosongkan. Lampiran perjanjian tu perlu tanda tangan ringkas. Kejap. Lampiran perjanjian ringkas, okey. Saksi peminjam ni. Perlu memastikan saksi pelajar ataupun saksi peminjam lah. Jadi rujuk syarat kelayakan. Mana syarat kelayakan dia? Kita cari jap. Syarat kelayakan adalah pada muka surat 7. Kita tengok muka surat 7. Okey, bagi saksi ni bagi saksi. Bagi saksi pelajar. Ni saksi pelajar ni. Ni saksi pelajar.
Okey, untuk saksi pelajar ni yang itulah, setakat ni masih lagi pakai yang ni. Saksi adalah warga negara Malaysia yang bermas tautin di Malaysia. Individu yang layak menjadi saksi pelajar adalah seperti berikut: wakil rakyat, senator, pegawai kerajaan, kumpulan pengurusan dan profesional. Maknanya pegawai kerajaan yang bergrade 41 ke atas lah. Lepas tu pengamal undang-undang, okey, jaksa pendamai, pengetua ataupun guru besar sekolah kerajaan saja. Swasta tak boleh, sekolah negeri yang apa tu, yang macam bukan daripada persekutuan tu tak boleh lah. Lepas tu ketua kampung, penggawa, penghulu, ketua masyarakat, sidang, pegawai pembangunan mukim, pengerusi JKKKK, Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung. Untuk Sabah dan Sarawak, Sarawak ni untuk Sabah dan Sarawak, ketua kaum, ketua anak negeri, kapitan, pemancar, pegawai Taman Sabah, pegawai-pegawai IPTS yang mendapat kebenaran bertulis daripada PTPTN, yang ni yang bahagian IPT yang boleh sign. Lepas tu cop saksi perlu lengkap dengan nama, jawatan, jabatan, alamat di mana pegawai bertugas. Macam tu. Dia perlu komplit yang bertugas tu. Perlu komplit yang bertugas tu. Okey. Jadi perhatian, pihak PTPTN berhak menolak dokumen yang tidak lengkap, tidak kemas, foto dan terlalu banyak kesilapan serta saksi tidak layak. Jadi kami boleh batalkan ataupun tolak lah pinjaman tu. Jadi maknanya kena buat baru lah maknanya. Kena isi borang baru. Okey. Selesai untuk saksi tadi. Lampiran A ni, ni lampiran A. Kejap. Okey, untuk lampiran A, tarikh serahan ni kosongkan. Yang ni tantangan dengan tarikh lah. Tarikh tu ikut sama je. Daripada awal sampai akhir tu. Dua-dua set tu sama tarikh dia. Jangan buat lain-lain pula. Nanti kena reject. Okey. Seterusnya pelajar perlu tanda tangan dan mengisi tarikh ditandatangani di ruang yang disediakan. Sila kosongkan tarikh serahan. Saya bagi tahu dah tadi. Tarikh tersebut akan diisi oleh pegawai PTPTN. Okey. Seterusnya langkah kelima adalah kaedah pembatalan stamp. Boleh dibuat di salah satu daripada berikut. Jadi nak mudah yang ni kalau beli stem hasil di pejabat pos tu, tak perlu matikan. Macam tu je. Kami akan bantulah. Tak perlu nak buat pembatalan ataupun matikan stem. Tak perlu. Okey. Seterusnya yang ni sijil stem. Ni sijil stem ni. Ni. Maknanya yang buat penyeteman digital ataupun penyeteman di pejabat hasil, yang ni akan dapat yang dinamakan sijil. Sekejap saya edit sikit. Yang ni, yang ni adalah sijil penyeteman. Sijil penyeteman. Jadi dipanggil sijil. Sijil ni perlu sertakan lah. Perlu kepilkan ataupun perlu selitkan dekat ruangan yang disediakan dalam perjanjian tersebut. Okey, kita tengok contoh macam mana. Okey, yang ni adalah sijil stamp. Sijil stamp ni letak dekat sini, dekat kejap. Mana tadi yang contoh dia? Contoh dia dekat sini. Yang page ni lah. Bila ada sijil penyeteman tu tak perlu nak tampal stamp lah. Dia salah satu saja. Sama ada stamp hasil tampal ni ataupun kalau dah ada sijil penyeteman tadi tu, just letak dekat sini. Kepilkan sekali. Maknanya stapler teruslah. Dia di antara, dia sebelum jadual tu, dia ada satu
perjanjian pinjaman pendidikan tu. Okey. Okey, selesai dekat situ untuk bahagian penyentaman. Yang ni yang dulu, ini untuk pejabat tanah dah tak ada dah yang ni. Ataupun pejabat stamp yang dulu-dulu ni dah tak ada dah sekarang untuk yang ni. Okey, seterusnya penyediaan dokumen sokongan. Okey, dokumen sokongan ni adalah surat tawaran kemasukan. Okey, ada juga yang tak faham pasal ni. Tak apa, kita ceritakan. Dokumen sokongan perlu disediakan dan disusun seperti mana yang saya nyatakan tadi. Hanya satu salinan dokumen saja untuk surat tawaran ni, nak satu je. Yang penting bersaiz A4, tak perlu disahkan. A4 tu berwarna putih lah, maknanya photostat lah. Maknanya photostat putih. Jangan buat colour biru ke merah, tak payah. Buat warna putih je. Lepas tu perlu dipalang dengan 2 garis lurus yang ditulis dengan kegunaan PTPTN saja. Yang ni contoh dia. Garis atas satu, lepas tu untuk kegunaan PTPTN saja, lepas tu garis dekat bawah. Guna pembaris lah, jangan pakai tangan. Ya. Okey. Contoh palang 2 garis lurus pada surat tawaran yang macam ni. Okey. Alright. Okey, saya rasa itu je kot. Bila dah susun pun dah susun dah. Jadi apabila yang ni dah susun dah tadi tu, dah sign semua, tak tarikh semua, dah boleh hantar ke pejabat PTPTN ataupun jika ada sesi kutipan, anda boleh terus hantar ke bahagian sesi kutipan tersebut lah. Okey. Jadi saya rasa setakat ini saja. Kalau ada soalan ke apa-apa, boleh terus WhatsApp lah saya. Boleh terus WhatsApp ataupun anda boleh terus hubungi di ataupun komen lah. Nak senang komen lah sebab dah tengok video ni kan. Komen je dekat video ni. Boleh share kat kawan-kawan, boleh like, tanda support anda kepada saya. Semoga saya boleh share lagi apa-apa ilmu yang lebih mendalam lagi. Apa yang perlu tahu. Jika ada cadangan, boleh letak di ruangan komen. Nak tahu pasal apa tentang PTPTN ni. Jadi boleh tinggalkan jejak anda di sini. Dan jangan lupa untuk share, like, boleh follow saya, boleh subscribe dekat channel YouTube. Dan anda boleh pergi ke bio link saya, boleh explore dekat situ. Ada pelbagai benda yang sangat-sangat menarik dekat situ. Okey, jadi saya rasa setakat ini saja. Kan, kalau ada apa-apa nak tanya ke, boleh terus ke, yang ni adalah contact number saya, boleh ambil. Ni sementara saya bagi masa sikit kan. Boleh ambil dulu, boleh catat dulu ataupun boleh save terus. Yang penting sekali dekat link atas ni, link bio link tu. Okey, itu saja perkongsian saja pada hari ini. Saya harap ianya membantu anda untuk menyusun dokumen-dokumen perjanjian untuk PTPTN ini. Dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga berjumpa lagi. Bye.